tekstur matang, merebah berkicau di hujung muara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perpaduan, salam Malaysia Madani. Yang berbahagia Dr. Julaina binti Nopia selaku peneraja agenda sekaligus pensyarah bagi mata pelajaran BMCO 2103. Seterusnya ahli dewan sekalian, bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan izin dan limpah kurnianya dapat bertemu lagi dalam gelanggang forum bersama saya Afika Rauha binti Mat Sani selaku pengerusi forum kita pada hari ini. Topik forum kita pada pagi yang indah ini adalah kesalahan sintaksis dalam postingan di media sosial. Hadirin dan hadirat sekalian, sebelum kita menyelam dengan lebih dalam topik forum kita pada hari ini, izinkan saya untuk memberikan sedikit pencerahan tentang topik forum kita pada pagi ini. Menurut Chomsky 1957, bahasa didefinisikan sebagai satu set ayat yang dibina dari fonem. Manakala menurut Asma Haji Omar 1988, tokoh linguistik Melayu, menyatakan bahasa merupakan firasat atau petunjuk kepada sesuatu kebudayaan. Namun pada tahun 1983, bahasa Melayu telah menjadi bahasa pengantar di sekolah-sekolah dan institusi pengajian tinggi secara berperingkat sehingga hari ini. Pandangan tokoh tentang kesalahan sintaksis menunjukkan pentingnya pemahaman tata bahasa dan komunikasi. Noam Chomsky 1978 menekankan bahawa bahasa memiliki struktur dan peraturan yang perlu dipatuhi kerana dengan wujudnya kesalahan sintaksis dapat mengubah makna dan dapat memburukkan lagi komunikasi. Dalam meniti arus kemodenan yang kini lebih canggih, media sosial merujuk kepada platform dalam talian yang membolehkan pengguna berinteraksi, berkongsi maklumat dan berkomunikasi antara satu sama lain. Contoh aplikasi yang popular termasuk Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok. Media sosial digunakan untuk pelbagai tujuan seperti berkongsi maklumat, menjalin jaringan dan hiburan, serta memainkan peranan penting dalam membentuk pendapat awam dan trend budaya. Namun tidak dapat dinafikan mungkin ada segelintir masyarakat yang menyalahgunakan bahasa dalam media sosial, mahupun dari segi ejaan, tata bahasa atau kosakata. Baiklah, dengan adanya forum ini kami akan membahas contoh-contoh kesalahan umum yang sering terjadi dalam penulisan di platform media sosial. Sebelum tirai forum dibuka, izinkan saya untuk memperkenalkan ahli forum kita pada hari ini. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Tanpa berlengah lagi, marilah kita berkenalan dengan keempat-empat ahli panel kita pada hari ini yang tampak cantik berseri dan segak sekali. Baiklah, tanpa berlengah lagi, mari kita berkenalan dengan ahli panel yang pertama iaitu Saudari Nur Fatihah binti Abdul Halim yang tampak cerita pada pagi ini. Selamat datang saudari. Selamat datang. Seterusnya kita beralih kepada saudari yang kelihatan pendiam di hujung sana iaitu Saudari Nur Kuzaimah binti Muhammad Syawal. Selamat datang saudari. Kemudian kita beralih pula kepada ahli panel ketiga kita iaitu Saudari Nur Nafisa Alia binti Mat Nizam. Terima kasih. Dan tidak terlupa juga ahli panel terakhir kita yang satu-satunya lelaki iaitu Saudara Muhammad Sufi Murtada. Selamat datang saya ucapkan kepada semua ahli panel kita pada pagi yang indah ini. Selesailah sudah sesi perkenalan kita bersama ahli panel kita pada hari ini. Jadi marilah kita fokuskan kembali mata kita kepada topik forum kita pada hari ini iaitu kesalahan sintaksis dalam postingan di media sosial. Sidang ahli dewan yang dirahmati Allah sekalian, baiklah sebelum saya menyimpang dengan lebih jauh, izinkan saya untuk membuka tirai diskusi forum remaja kita dengan soalan pertama yang akan saya ajukan kepada ahli panel pertama kita. Saudari Fatihah, sepertinya kita sedia maklum sudah semestinya terdapat kesalahan sintaksis yang sering dilakukan oleh masyarakat kini dan salah satunya adalah dari segi cara penggunaan kata hubung. Boleh saudari berikan contoh-contoh kesalahan dari segi penggunaan kata hubung yang sering digunakan oleh masyarakat kini di media sosial dengan lebih lanjut? Dipersilakan. Kalau terpijak pisau belati, tentu luka teramat kisah. Bahasa yang cantik, anugerah ilahi, berbudi bahasa pusaka bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada saudara moderator, ahli-ahli panel dan para penonton sekalian. Jutaan terima kasih saya ucapkan kerana sudi menjemput saya menyertai forum hari ini. Baiklah, dengan lafaz bismillah saya akan menekan diskusi forum kita. Tidak dinafikan lagi, kewujudan media sosial telah menjadi satu fenomena yang mengubah cara manusia berkomunikasi, bersosial dan mendapatkan maklumat lebih-lebih lagi dalam era digital ini. Meltwater.com melaporkan pada 2024 Malaysia merekodkan seramai 28.68 juta pengguna media sosial. Namun begitu, agak menduka citakan apabila pengguna media sosial yang ramai itu hanya tahu menaik
ruangan komentar dan hantaran tanpa cakna dengan penggunaan dan hukum tata bahasa Melayu yang tepat. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu kata hubung dengan terperinci. Ahmad Khair dan rakan-rakan pada tahun 2016 dalam karyanya Tata Bahasa Dewan dan Nik Safiah Karim pada tahun 2008 bersependapat mengendaskan kata hubung sebagai kata yang tergolong dalam kata tugas. Kata hubung mempunyai dua pecahan, iaitu kata gabungan dan kata hubung pancangan. Contoh kesalahan penggunaan kata hubung yang boleh saya kongsikan di sini adalah melalui aplikasi X hantaran daripada Tenaga Nasional. Terdapat kesalahan penggunaan kata hubung oleh kerana dalam captionnya yang berbunyi, oleh kerana permintaan yang tinggi untuk notis amaran ini, kami telah menyediakan pelbagai bahasa iaitu bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan bahasa Mandarin. Oleh kerana dalam petikan hantaran tersebut sepatutnya digantikan dengan oleh sebab. Mengapa saya berkata sedemikian? Kata hubung ialah perkataan yang digunakan untuk menggabungkan perkataan dengan perkataan, rangka kata dengan rangka kata dan ayat dengan ayat. Penggunaan oleh yang diikuti dengan kerana dalam ungkapan oleh kerana adalah salah. Hal ini dikatakan demikian kerana oleh mesti diikuti oleh kata nama atau frasa nama iaitu sebab dan bukannya kerana yang merupakan kata hubung. Maka frasa yang betul ialah oleh sebab yang membawa maksud kerana. Seterusnya, sekali lagi juga daripada hantaran Tenaga Nasional yang mengatakan ini kerana bebanan yang tinggi boleh akibatkan kebakaran. Ayat ini tidak gramatis kerana ungkapan ini kerana menyalahi struktur ayat bahasa Melayu. Sehubungan dengan itu, ini kerana dalam petikan hantaran sebentar tadi adalah tidak sesuai digunakan dan perlu digantikan dengan kata hubung. Hal ini demikian. Selain itu, hantaran daripada jentik hati yang menulis caption Allah uji sebab sayang, penggunaan sebab dalam ayat ini adalah tidak tepat dan seeloknya digantikan dengan kerana. Hal ini dapat kita fahami dengan lebih jelas apabila kita memahami kedudukan sebab dan kerana dalam bahasa Melayu standard. Dalam konteks ini, sebab dan kerana tergolong dalam kata hubung pancangan keterangan yang berfungsi untuk menyatakan sebab atau alasan bagi sesuatu tindakan atau keadaan. Namun, menurut Tata Bahasa Dewan dan Prinsip Bahasa Melayu Baku, kata hubung yang disarankan untuk menunjukkan sebab adalah kerana atau oleh sebab. Penerangan bagi konteks ini pula ialah sebab yang digunakan dalam ayat adalah salah dan pembetulannya ialah kerana sebab merupakan kata nama manakala kerana pula merupakan kata hubung. Sebagai penutup, saya berharap perkongsian saya memberikan manfaat kepada para pendengar dan penonton yang menyaksikan forum pada hari ini. Meskipun kesalahan penggunaan kata hubung kelihatan remeh dan sedikit sahaja perbezaannya, saya berharap agar pengguna media sosial akan lebih cakna dan mula menitik beratkan penggunaan tata bahasa Melayu yang betul kerana penggunaan bahasa yang betul dalam media sosial dapat memupuk prestij bahasa dalam kalangan masyarakat. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih Saudara Fadihah atas penjelasan yang amat mantap sebentar tadi. Tuntasnya atau ringkasan yang dapat kita ambil adalah kewujudan media sosial telah mengubah cara manusia berkomunikasi dan bersosial. Walau bagaimanapun ramai pengguna media sosial di Malaysia sering mengabaikan penggunaan tata bahasa Melayu yang betul. Contoh kesalahan termasuk penggunaan kata hubung yang salah seperti oleh kerana, sepatutnya oleh sebab dan frasa ini kerana yang seharusnya digantikan dengan hal ini demikian. Penggunaan sebab dalam ayat seperti Allah uji sebab sayang juga tidak tepat, di mana kerana lebih sesuai digunakan. Kata hubung semestinya memainkan peranan yang penting dan perlu digunakan dengan betul untuk menjaga kegramatisan ayat atau kegramatisan bahasa. Seterusnya kita beralih pula kepada saudari panel kedua kita iaitu saudari Kuzaimah bagi menerangkan pula contoh-contoh kesalahan penggunaan frasa adjektif ataupun kata sifat. Dipersilakan. Terima kasih kepada pengurusi Majlis Afifah Rabha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya sebagai panel kedua akan mengupas isu tentang contoh kesalahan penggunaan frasa adjektif atau kata sifat yang kian-kian berlaku di media sosial. Untuk pengetahuan umum, frasa adjektif ialah susunan perkataan yang terdiri daripada satu kata atau perkataan yang mengandungi kata sifat atau adjektif sebagai kata intinya. Menurut Kamus edisi keempat juga, kata adjektif ini merujuk kepada kata sifat. Kata adjektif juga merupakan kata yang dapat menjadi inti dalam frasa adjektif yang menguraikan sesuatu sifat atau keadaan kata nama. Tanpa melengahkan masa lagi, marilah kita meneliti jenis-jenis kesalahan penggunaan kata adjektif yang biasa didengar, iaitu kesalahan
memuat selepas kata adjektif yang berlebihan, kesalahan penempatan kata adjektif dalam ayat, kontradiksi atau kata adjektif yang mengelirukan dalam ayat, dan kekeliruan dalam konteks. Berikut merupakan contoh kesalahan kata adjektif yang saya dapati melalui aplikasi Twitter, iaitu jangan solat lewat-lewat. Dalam ayat ini, predikat lewat-lewat sepatutnya menjadi lewat sahaja kerana frasa adjektif sebagai predikat ini merupakan kata adjektif selapis sahaja. Frasa adjektif berfungsi sebagai predikat terdiri daripada kata adjektif selapis dan kata adjektif ganda. Pengguna Twitter ini menulis lewat-lewat bertujuan untuk menekankan perkataan lewat tersebut, namun secara tidak langsung beliau menggandakan kata adjektif ini sehingga menyebabkan kesalahan dalam ayat tersebut kerana kata adjektif ganda hanya digunakan untuk membawa erti yang banyak dan pelbagai rupa bentuk serta sifatnya. Maka pembutiran bagi ayat tersebut ialah jangan solat lewat. Selain itu, contoh kedua bagi kesalahan penggunaan kata adjektif sebagai pelengkap ialah ayo mari kita bincang secara akademik tentang Islam dan kenapa orang Islam menjadi. Ayat ini dipetik melalui pengguna aplikasi Facebook yang memaparkan maksud ayat tersebut tidak lengkap dan tergantung sehingga tidak membawa maksud makna yang jelas. Maka kata kerja tak transitif, kata adjektif atau kata sendi boleh dijadikan sebagai pelengkap dalam ayat tersebut. Oleh itu, kebetulan bagi ayat tersebut ialah kenapa orang Islam menjadi baik. Ini menunjukkan kata adjektif wujud sebagai pelengkap ayat tersebut. Contoh terakhir bagi penggunaan imbuhan ter dengan kata adjektif sebagai predikat ialah makmal itu terbesar. Kata adjektif berimbuhan ter tidak boleh berfungsi sebagai predikat dalam ayat. Oleh sebab itu, kata penguat perlu diletakkan sama ada di hadapan atau di belakang kata adjektif mengikut kesesuaiannya. Maka ayat yang sebetulnya ialah makmal itu sangat besar. Kesimpulannya, kesalahan kata adjektif di media sosial sering kali mengganggu kejelasan suatu makna ayat yang disebabkan oleh kurangnya kesedaran tata bahasa. Oleh itu, semua pengguna media sosial perlulah memperbaiki kesalahan ini bagi meningkatkan martabat bahasa Melayu di seluruh platform media sosial. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih panel kedua kita, Saudari Ruku Zaimah. Benar kata saudari sebentar tadi, kesalahan penggunaan frasa adjektif di media sosial sering berlaku akibat kurangnya kesedaran tata bahasa. Frasa adjektif ialah susunan perkataan yang mengandungi kata sifat sebagai inti. Contoh kesalahan termasuk penggunaan kata adjektif berganda seperti lewat-lewat yang sepatutnya lewat sahaja. Penggunaan pelengkap yang tidak lengkap seperti kenapa orang Islam menjadi yang seharusnya dilengkapkan dengan baik, dan imbuhan ter yang salah digunakan sebagai predikat. Misalnya, makmal itu terbesar yang sepatutnya diubahkan kepada makmal itu sangat besar. Kesedaran tentang penggunaan kata adjektif yang betul perlu ditingkatkan untuk menjaga kejelasan makna dan martabat bahasa Melayu. Seterusnya, saya mohon penjelasan daripada ahli panel ketiga, Saudari Nafisa, untuk memberikan penjelasan dengan lebih lanjut tentang contoh-contoh kesalahan penggunaan kata sendi nama di media sosial. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim dan selamat sejahtera. Terima kasih kepada saudari moderator, Saudari Afiqah Ramha. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kerana memberi peluang kepada saya untuk mengupas isu yang sering kali kita pandang enteng, tetapi sebenarnya amat penting bagi memartabatkan bahasa kebangsaan dalam persada forum kita pada hari ini, iaitu contoh kesalahan sintaksis yang kita dapat lihat dalam postingan di media sosial. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya akan menjawab persoalan saudari moderator dengan menerangkan contoh kesalahan penggunaan kata sendi nama yang kian-kian berlaku di media sosial pada hari ini. Hadirin yang dihormati, apabila kita berbicara tentang kata sendi nama yang merujuk kepada perkataan-perkataan seperti di, ke, dari, daripada, untuk dan sebagainya, Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat mendefinisikan kata sendi nama sebagai kata yang menghubungkan kata nama, frasa nama atau kata ganti nama dengan perkataan lain dalam ayat. Perkara ini juga disokong oleh kajian Hasan dan Ahmad 2018 yang menyatakan bahawa penggunaan kata sendi nama yang tepat membentuk kejelasan dalam menyampaikan makna ayat. Saya mendapati ramai pengguna media sosial seringkali melakukan kesilapan dalam hal ini. Antara kesalahan yang biasa kita lihat adalah penggunaan perkataan pada yang digunakan untuk menunjukkan waktu atau keadaan. Misalnya, dalam postingan di aplikasi X,
biasakan kalau nak jumpa pukul 3 petang, siap pukul 11 pagi, pukul 12 keluar, pukul 1 isi minyak. Ayat ini sememangnya mempunyai kesalahan dari segi sintaksis kerana ayat ini tidak menggunakan kata sendi nama pada sebelum menyatakan waktu. Malangnya, ramai pengguna media sosial tidak menyedari kesalahan ini sehingga menyebabkan maksud yang ingin disampaikan menjadi kurang tepat. Jadi, ayat yang betul adalah mari kita biasakan kalau nak jumpa pada pukul 3 petang, siap pada pukul 11 pagi, pada pukul 12.30 keluar dan pada pukul 1 isi minyak. Selain itu, penggunaan kata sendi nama dari dan daripada juga kerap disalahgunakan. Contoh yang sering kita lihat di media sosial adalah ayat kebanyakan pempengaruh ada berkata seperti saya datang daripada Kuala Lumpur yang hakikatnya salah dari aspek sintaksis. Hal ini dikatakan demikian kerana kata sendi nama dari digunakan khusus untuk menyatakan tempat atau arah, sementara perkataan daripada digunakan untuk menunjukkan asal sesuatu benda atau subjek tersebut. Jadi ayat yang betul adalah saya datang dari Kuala Lumpur. Hadirin dihormati, saya juga mendapati pengaruh bahasa Inggeris mempengaruhi kesalahan ini. Hal ini dikatakan demikian kerana ramai pengguna media sosial cenderung untuk menterjemahkan ayat secara terus dari bahasa Inggeris ke bahasa Melayu tanpa memahami aturan kata sendi nama. Sebagai contoh, ayat I am interested in this topic diterjemahkan terus menjadi saya berminat di dalam topik ini, sedangkan ayat yang betul ialah saya berminat dengan topik ini. Penggunaan kata sendi di dalam ayat ini adalah salah kerana bahasa mempunyai aturan penggunaan kata sendi yang berbeza dengan bahasa Inggeris. Tuntasnya, saya ingin menegaskan bahawa kesalahan penggunaan kata sendi nama mungkin tampak kecil di mata kita, tetapi ia sebenarnya boleh menjejaskan pemahaman kita dalam berkomunikasi. Saya menyuruh semua pengguna media sosial untuk lebih cakna dan peka serta cuba belajar untuk menggunakan kata sendi nama dengan betul, tidak kira semasa kita berkomunikasi maupun ketika menulis. Dengan cara ini, kita dapat memartabatkan bahasa Melayu di media sosial. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih atas penjelasan yang panjang lebar daripada saudari Nafisah sebentar tadi. Baiklah, jelaslah di sini kesalahan penggunaan kata sendi nama sering berlaku dalam penulisan di media sosial yang menyebabkan kekeliruan makna. Kata sendi nama seperti di, ke, dari dan pada perlu digunakan mengikut aturan yang betul. Contohnya kesilapan dalam penggunaan kata sendi pada seperti dalam ayat mari kita biasakan kalau nak jumpa pukul 3 petang. Sepatutnya disertakan sekali bersama pada sebelum menyatakan waktu. Kesalahan lain termasuk penggunaan daripada untuk menyatakan tempat seperti saya datang daripada Kuala Lumpur yang sepatutnya saya datang dari Kuala Lumpur. Pengaruh bahasa Inggeris juga menyebabkan terjemahan langsung seperti saya berminat di dalam topik ini sepatutnya menjadi saya berminat dengan topik ini. Kesedaran dan pemahaman tentang penggunaan kata sendi yang tepat penting untuk menjaga kejelasan dan juga ketepatan dalam ayat. Oleh itu, marilah kita beralih kepada ahli panel terakhir kita iaitu saudara Sufi Murtaza untuk memberikan penjelasan selanjutnya bagi contoh-contoh kesalahan bagi penggunaan kata majmuk di platform media sosial. Dipersilakan. Terima kasih kepada saudari Afika. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas peluang yang diberi untuk berkongsi pandangan mengenai isu ini yang sebenarnya amat penting dalam pokok penggunaan bahasa yang betul dalam kehidupan saya kita. Sebagai panel hari ini, saya akan menumpukan perhatian kepada beberapa aspek utama. Seringkali kita keliru antara kata majmuk dan kata ganda. Kata majmuk adalah gabungan dua atau lebih kata yang membentuk makna baru. Contohnya, kereta api atau tanggungjawab. Kata ganda pula melibatkan pengulangan kata seperti kanak-kanak atau kuih-muih. Pemahaman asas ini penting agar kita dapat menggunakannya dengan tepat. Kesalahan penggunaan kata majmuk dan kata ganda banyak berlaku, khususnya dalam penulisan rasmi dan komunikasi harian. Sebagai contoh, kita mungkin terbiasa dengan bentuk yang salah seperti kawan rakan-rakan atau ibu bapa-bapa, yang mana kedua-duanya adalah kesalahan kerana ia menggabungkan kata majmuk dengan kata ganda secara tidak tepat. Kesalahan seperti ini bukan sahaja menjejaskan kefahaman tetapi juga merosakkan struktur bahasa kita. Kesalahan ini lazimnya berpunca daripada kurangnya pendedahan dan pemahaman yang mendalam terhadap peraturan bahasa. Pengaruh bahasa percakapan harian
serta sikap ambil mudah juga boleh menyumbang kepada masalah ini. Di sinilah pentingnya peranan kita untuk terus menggalakkan pembelajaran bahasa yang berterusan, terutamanya melalui pembacaan bahan berkualiti dan kursus bahasa. Dalam konteks pembelajaran dan pengajaran, pemahaman tata bahasa perlu diperbaiki dan dengan menggunakan latihan yang lebih banyak dan pembetulan kesalahan secara berterusan. Kita juga boleh menggunakan teknologi seperti aplikasi bahasa untuk menyemak penggunaan kata dengan tepat. Di samping itu, media juga harus memainkan peranan dengan mempersembahkan penggunaan kata yang betul agar ia menjadi contoh kepada masyarakat. Melalui perbincangan ini diharapkan kita dapat meningkatkan kesedaran tentang kepentingan menggunakan kata majmuk dan kata ganda dengan betul. Ini bukan sahaja mencerminkan kualiti bahasa yang tinggi, tetapi juga menunjukkan penghargaan kita terhadap keunikan bahasa Melayu kita. Sekian, terima kasih. Terima kasih ahli pedagogi kita atas penjelasan yang amat jelas sebentar tadi. Tuntasnya pemahaman tentang kata majmuk dan kata ganda penting untuk penggunaan bahasa yang tepat. Kesalahan seperti kawan rakan-rakan yang sering berlaku akibat kurangnya pendedahan dan pengaruh bahasa harian. Usaha memperbaiki pemahaman melalui latihan teknologi dan contoh dari media amat penting untuk menjaga kualiti bahasa dan menghargai keunikan bahasa Melayu. Dengan berakhirnya penjelasan dari ahli panel terakhir kita sebentar tadi, maka berakhirlah sudah tirai forum kita pada pagi yang indah ini. Terima kasih saya ucapkan kepada keempat-empat ahli panel kita pada hari ini kerana sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing. Moga apa yang kita dapat hari ini dapat memberikan sedikit pencerahan dan input yang bermanfaat kepada kita. Nampaknya masa amat mencemburui kita. Demikian tadi rumusan berbicara daripada semua ahli panel kita mengenai topik forum kita pada hari ini. Harapan saya agar forum ini mampu memberikan informasi yang sangat bermanfaat buat semua hadirin yang dihormati, termasuklah diri saya sendiri. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, saya akhiri majlis kita dengan serangkap pantun. Masak kuah ditambahkan kicap mahal dari kota Papua. Sepatah dua kata telah terucap, moga berguna buat hadirin semua. Akhir sekali saya mewakili semua ahli panel kita pada hari ini mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua hadirin yang sudi hadir menyaksikan forum remaja kita pada pagi ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.